Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu banyak lagi disebut di dalam Al-Quran, di mana kesempurnaannya tidak terhingga dan tidak mungkin dicapai oleh akal manusia yang lemah ini. Maha suci Allah, kami tidak berdaya menghinggakan puji yang layak baginya, seperti pujian dirinya sendiri kepada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Perlu dipahami bahawa semua sifat kesempurnaan adalah sifat yang baik hanya bagi Allah Ta'ala sahaja, yang sempurna, yang tidak terhingga. Dan sifat yang sempurna itu terlalu banyak. Jangan kita faham sekadar 20 sifat. Kalau 20 saja, 20 itu adalah sifat Tuhan. Itu hanyalah sebahagian sahaja. Di sana banyak lagi sifat-sifat yang disebut di dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adil, redha, murka. Itu semua sifat yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalangan kita yang mengaji akidah tidak faham. Yang pertama, merasakan sifat Tuhan itu 20 saja. Ini salah. Yang kedua, mengaji secara falsafah, tidak faham hakikat sifat Tuhan yang sebenarnya. Sebagai contoh, mereka mengaji Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Ilmu Allah Ta'ala tak sehingga. Tapi dalam amalan mereka pakai undang-undang yang bukan Islam. Ada hukum qisas, hukum hudud. Hak mengaji sifat pula tak ada apa-apa pada dia. Sebab apa Allah Ta'ala tak tahu? Orang putih lebih tahu, manusia lebih tahu tentang menyelesaikan masalah-masalah manusia. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kalam. Semua hukum yang ada dalam Quran ialah kalam Allah Ta'ala. Tiba-tiba hukum Allah Ta'ala ni ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Mana kita mengaji? Duk mengaji sifat Tuhan apa mana? Di sini menandakan dia mengaji tapi dia tak faham. Apa saja macam buka kakak tua. Buka kakak tua, buah mak dekoba, buah cium apa nak bercakap tu. Dia bercakap, tak tahu apa makna yang dia cakap. Inilah kebanyakan orang awam yang mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala. Perbezaan di antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Setiap orang hendaklah beriman bahawa yang dimaksudkan dengan sifat Tuhan, di mana kadang-kadang sebutannya bersamaan dengan sifat-sifat makhluk, tetapi pada maknanya berlainan sekali. Seperti Allah bersifat dengan ilmu, mengetahui, dan kita mengatakan si fulan itu berilmu. Sifatnya ilmu Allah itu amat jauh sekali bersalahannya dengan sifat ilmu yang tersebut pada si fulan. Kerana ilmu Allah itu tidak terhingga dan tidak berkesudahan, sedangkan ilmu makhluk itu terhad. Manusia tahu sekadar yang dia tahu saja, banyak benda yang dia tak tahu. Adapun Allah Ta'ala tahu semua.
yang sebesar-besar dan sehalus-halusnya. Begitulah juga hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata, qudrah, berkuasa, iradah, berkehendak. Tidak sama sekali-kali dengan makhluk. Makhluk juga hidup. Hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Di antaranya, hidup makhluk ini bermula daripada tidak ada. Lepas tu ada. Lepas tu mati. Hidup pula kena ada nyawa. Ada darah, jantung, macam-macam. Hidup Allah Ta'ala ialah hidup yang selama-lamanya, yang tidak ada mula bagi adanya dan tidak ada kesudahan. Tidak berhajat kepada darah daging, jantung, nadi macam manusia. Berbeza dengan makhluk. Begitulah mendengar, melihat dan lain-lain lagi. Kerana Allah itu wajib bersifat dengan tidak sama dengan makhluknya. Juga bagi kita beriman, cukup bagi kita beriman, dan kita tidak disuruh oleh agama mengkaji lebih daripada sempadan kelemahan kita. Cukuplah dengan dalil-dalil yang dibaca dan dalil-dalil yang dilihat bagi menanamkan keimanan yang sebenar. Cukup dengan kita melihat dalil-dalil yang ada di hadapan kita, yang ada pada diri kita, menandakan adanya Allah, menandakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Jangan kita korek lebih daripada kemampuan kita. Sedangkan kita tidak mampu untuk mengetahui hakikat diri kita sendiri. Kita tak tahu rahsia yang tersembunyi, perkara yang halus. Mengapa mata kita dapat melihat, boleh bercakap. Cukup sekadar ilmu yang Tuhan beri pada kita. Jangan kaji lebih. Ambil pisau, cokeh mata nak tengok orang mana yang boleh nampak ni. Lepas tu nak pasang pula tak boleh dah. Ini dia. Itu makhluk diri kita. Cukup dengan dia beritahu adanya tenaga elektrik yang mengeluarkan bahan api dan bahan tenaga, yang boleh menyalakan api, yang boleh memusingkan kipas, yang boleh menguatkan suara dengan bahan-bahan tenaga ini. Walaupun kita tak nampak, kita nak kaji hakikat macam mana berasa berana elektrik ini. Ambil pisau belah wayar, jamu, jawab dia mati selalu. Lagi nak cerita kat orang dah. Itu makhluk. Macam mana nak fikir tentang Allah Ta'ala. Dan sebab itu cukup dengan kita beriman, kita percaya kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan dalil-dalil yang ada pada diri kita sendiri dan pada makhluk yang ada di keliling kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu, adakah kamu tidak melihat? Menjadi dalil adanya dan sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Dan di antara ayat-ayat, dalil-dalil ketuhanan Allah ialah kejadian langit dan bumi. Dia menjadikan kamu berbagai-bagai bahasa dan berbagai-bagai warna kulit. Daripada Adam dan Hawa dilahirkan manusia yang berbagai-bagai bangsa, warna kulit, dan bercakap dengan berbagai-bagai bahasa. Macam mana boleh jadi begitu? Itu ialah dalil
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya cukup semua yang kita tengok, yang kita baca dan kita dengar bagi kita beriman kepada Allah, beriman kepada adanya zat Allah Ta'ala, nama-nama Allah yang diberitahu kepada kita dan sifat-sifatnya yang sempurna. Maka berimanlah kita dengan ikhlas, dengan merasa lemah kita sebagai makhluk, dan betapa besarnya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan maha suci daripada segala sifat kekurangan, maha suci daripada sama dengan makhluk-makhluk. Wallahu a'lam.